Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 16, kata musannif rahimahullah ta'ala, dan makna satu Allah Ta'ala pada perbuatannya itu ialah Allah Ta'ala jua yang menjadi, buat beri ada dan buat beri tiada tiap-tiap sesuatu, tiada bersekutu dengan sesiapa, dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang yang lain daripadanya Ta'ala. Maka tiada ada suatu yang bergerak dan diam dan basah dan kering dan lain-lainnya melainkan Allah jua yang menjadikan sekaliannya itu tiada bersekutu dengan sesiapa, sama ada yang baik atau jahat, seperti iman dan taat dan kufur dan maksiat. Auzubillah. Sama ada kita usaha atau tiada. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dialah yang masih memberikan dan mengekalkan keberadaan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, Dialah dengan syariat yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dilahirkan daripada mak ayah kita yang Islam ataupun salah seorang daripada mereka Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Walaupun Islam sebegitu rupa, dimudahkan kita untuk taat, boleh tinggalkan maksiat. Alhamdulillah. Dan bersama Islam itu Allah Ta'ala berikan pula hati sanubari kita, boleh sedar, perasan kan, dan mengakui, mengiktiraf, tasdiq, membenarkan, mengiyakan memang adanya Allah lah yang jadikan kita. Semua makhluk ni ciptaan Dia, tak ada makhluk ni melainkan datang daripada Dia. Dialah satu-satunya yang wujud zati, yang semua makhluk ni asalnya adami. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita semangat yang berterusan, keinginan, kehalubaan untuk belajar, untuk ilmu. Alhamdulillah, diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, boleh duduk dalam majlis yang tercinta untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan malam ini meneruskan perbincangan daripada kitab Baku Iman. Masih nak meneruskan perbincangan dalam bab wahdaniyah. Jadi kita duk bicara ni masih dalam wahdaniyah. Kita duk belajar ni wahdan, fa'lan, menunjukkan ada mubalaghah dalam bab mengasakan Allah Ta'ala. Asakan Allah Ta'ala bukan semata-mata mengasakan zat macam mana sedia kita faham, ada dah secara yang sangat kasar, roughly kata orang putih, common sangat knowledge kita. Kita kena upgrade kan supaya kita faham Allah Ta'ala ni dari sudut zat
kena faham dan tauhidkan dia supaya jangan ada apa-apa yang lawan daripada tauhid, nama dia syirik. Mensyirik Allah Ta'ala bab zat, maksudnya dok i'tiqad ada zat lain. Jangan kata nak lebih, misil pun salah. Jangan kata misil, misli pun salah. Sebab makhluk ni nisbah nak misil dengan Allah Ta'ala tak boleh sama sekali ada misil. Makhluk ni khilaf langsung dengan Allah Ta'ala. Sudut zat dia makhluk memang khilaf langsung daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? Makhluk asal tak ada, barulah bagi ada pun dengan rupa yang bersifat dan ciri makhluk, dengan jirim, jisim, jauhar, arad, berpihak, ada di pihak, dilalui oleh masa, bertempat, mengambil manfaat daripada sesuatu. Ni ciri makhluk. Allah khilaf daripada demikian tu. Zat dia tak mungkin macam tu, subhanallah. Nak mikir zat dia tak boleh. Apa terlintas bersih kan, tu mesti. Begitu juga zat dia satu yang mana tak mungkin dia tersusun daripada ajza', anggota, subhanallah. Zat Allah satu, mustahil dengan mana boleh belah bagi, walaupun begitu bukan jauhar, subhanallah. Itu satu sudut. Kedua yang kita duk terdekat bicara mengenai sifat Allah Ta'ala. Allah dia saja sifat kamil, makhluk khilaf sifat Allah Ta'ala, naqis. Allah sentiasa sempurna, makhluk sentiasa dalam keadaan kekurangan. Kalau nampak kesempurnaan itu limpah kurnia dan kurniaan, bukan daripada zat kita sendiri. Apatah lagi nak ada sifat kita sendiri. Ke depan kita nak belajar ni, apatah lagi daripada perbuatan kita sendiri. Tak mungkin sama sekali. Dan dia terbak sifat juga, tak mungkin sifat Allah Ta'ala daripada yang sejenis berbilang. Sebab Allah sempurna, azali lagi sempurna, dan kesempurnaan dia takkan berubah-ubah dan bertukar-tukar. Takkan ada kuasa dan maha kuasa, bahkan cukup dengan kuasa. Pasal makhluk khilaf daripada sifat Allah Ta'ala. Bila Allah kuasa, makhluk lemah. Tak sebut maha kuasa pun dah faham dah, Allah memang sempurna sangat kuasa dia. Sebut maha kuasa sekadar nak menunjukkan kata hebat sangat kuasa dia. Bahkan kalau kaedah asas akidah, sebut Allah Ta'ala kuasa pun cukup dah untuk kita faham Allah kuasa, kita khilaf Allah Ta'ala lemah. Ajiz kan? Apa dia? Aku ni lemah. Allah qadir. Allah Ta'ala kuasa kan? Dia saja pula tu yang kuasa. Walillahil izzah. Allah ni wahwa, dia sajalah ala kulli syai' qadir. Makhluk la haula wala quwata illa billah. Atas pandang sudut sifat macam tu. Tu pun satu contoh sifat lah. Sifat banyak, zat Allah Ta'ala satu. Segala bab sifat Allah kamil, makhluk naqis. Takkan ada dengan istilah-istilah kita jumpa lepas, sebut wahdaniyah bab zat, menafikan kam, muttasil, mumpasil pada zat. Muzakarah balik lah kalau lupa. Wahdaniyah pada Allah Ta'ala dalam bab sifat menafikan kam, muttasil, mumpasil pada sifat. Muzakarah jugalah, mana tak ingat. Muzakarah tu maksudnya bincang, sembang, boleh sebut balik, atur balik, faham balik. Untuk macam mana pula nak praktikalkan tauhidkan zat, tauhid sifat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita yang pelajaran ilmu mesti, pasal dengan ilmu baru boleh amal. Amal kita nak belajar ni pula bukan amal apa? Amal iman. Macam mana amal iman? Nak boleh tasdik di hati, boleh yakin Allah Ta'ala, jazam Allah Ta'ala. Apa sebab jazam? Dalil. Antara boleh jadi dalil apa? Faham. Sebab faham apa? Ilmu. Ilmu besar di sini tahu mana? Boleh farq, imtiaz, boleh beza Allah makhluk, khaliq makhluk. Boleh faham wujud adam, boleh faham kidam hadis, boleh faham baqa fana, boleh faham wahid ta'addud, boleh faham.
Boleh faham khas kita nak sambung ni masih lagi dalam bab wahdaniyah, kita nak masuk dalam bab af'al. Kaedah kitab ni dia sebut bab af'al pun ada dua juga akan ternafi bila faham Allah Ta'ala asa bab perbuatan yang menafikan kam muttasil dan mumpasil pada af'al. Ada kitab membahasakan satu saja kam mumpasil pada bab af'al ni, ada satu saja, ada kam mumpasil saja, tak ada kam muttasil. Macam mana pun kitab kita ni dia lalu di atas dua kam pada af'al. Maksudnya takkan ada berbilang yang mumpasil dan muttasil di sebuah perbuatan. Tengok. Jadi apa maksud? Kata dia, dan makna satu Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu ialah Allah jua yang menjadi buat, beri ada dan buat beri tiada tiap-tiap sesuatu. Dengan bahasa lain, bahasa pendek je, Allah saja ada quwwah. Istilah yang dipakai dalam Quran, Allah dia sajalah memiliki quwwah, wa annal quwwata lillah. Quran, quwwah ni milik Allah. Bila Allah ada quwwah, makhluk la haula wala quwwah. Kalau haula tu agak ganggu pasal fokus kita tentang quwwah, Allah dia saja yang ada quwwah, dengan tu boleh ada af'al, boleh ada perbuatan. Makhluk la quwwah. Asal terjemah quwwah ni apa? Bahasa kita pun bahasa quwwah dah, cuma bahasa Melayu bunyi kuat. Allah saja kuat, makhluk tak ada kuat. Sebut dengan Arabic slang ni, buat Arabic sikit, Allah lahu quwwah, kita la quwwah. Itu dalil sekali lalu Quran tu. Kaedah akal semestinya Allah bila wujud dia pun dia wajib wujud, kita mungkin wujud, bahkan asal kita tak wujud. Dengan limpah kurnia dia wujud dengan kita. Sifat dia saja yang hidup, kita asal mayat. Nak mayat apa? Wujud pun dah ada, dia hidupkan kita pula. Buat tu dia saja yang ada quwwah. Kita ni dia yang bagi wujud, dah wujud kita, dia bagi pula hidup dengan segala sifat kesempurnaan dia beri. Dengan kesempurnaan sifat tu menzahirkan quwwah kat kita, seolah-olah ada quwwah kita. Penzahiran zahir macam ni wujud, rasa, duk faham kita ada wujud, Allah ada wujud, tengok zahir macam ni kan? Allah ada sifat, kita ada sifat sempurna, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh bercakap. Tengok zahir macam ni. Tengok bab perbuatan, kita pun ada daya upaya, kita pun ada kederat, Allah pun ada kederat dia. Tengok zahir macam ni Tapi wajib faham elok, tu yang kena mengaji akidah, supaya faham itikad kita, nampak zahir macam ni. Kalau orang yang berakal, orang sempurna zikir dan fikir dia memang mengisbatkan Allah saja ilah, makhluk zero semua. Itu ada maksudnya apa? Semua dengan limpah kurnia Allah. Bab zat makhluk, sifat makhluk, kita nak bercara ni, perbuatan makhluk. Dengan perbuatan tu hasil dekat kita macam-macam. Boleh dapat tanah, boleh dapat harta, boleh dapat pangkat, boleh dapat kemahiran, boleh dapat duit, boleh dapat isteri, boleh dapat anak, boleh dapat gelaran, boleh dapat macam-macam. Siapa punya? Allah punya. Sabit dia bagi kat kita, maka ternisbah kita punya atas jalan idhafi saja. Itu istilah sikit lah. Allah bukan idhafi, dia hakiki. Tu pun istilah-istilah Arab tu, kalau boleh telan. Tu yang sekali lagi saya sebut, tu yang kena ngaji Arab tu. Syariat kita Quran Arab, hadis Arab. Cukup saya sebut dekat tu. Jadi atas kita nak bicara bab af'al ni, mana keyword dia? Allah saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Cuma kitab kita ni dia sebut terus kepada beri ada dan beri tiada. Keupayaan untuk beri ada dan tiada tu atas istilah Arabnya quwwah. Kita
Tidak ada langsung quwwah untuk beri ada dan beri tiada. Satu istilah kat kita, la quwwah. Kita tak ada quwwah langsung. Memang tak ada quwwah. Pasal kita bukan boleh memberi ada. Nisbah beri ada. Untuk orang faham, mantap. Apa dia? Siapa boleh bagi ada satu titis air? Buat tak? Siapa boleh bagi ada sebiji pasir? Buat tak? Pasir pun tak boleh buat. Air pun tak boleh buat. Siapa boleh buat satu molekul oksigen? Buat. Semua tak boleh. Itu yang bagi ada. Siapa boleh tiadakan setitis air? Tiadakan dia. Tiadakan dia. Boleh? Ambil lempar tak ada lah. Itu babi boleh buat. Itu. Saya nak tunjuk kata faham tu bodoh lah. Tu saya kata babi tu. Kau macam tu lah faham. Bodoh. Bagi tak ada ni maksudnya. Kita vanish kan dia. Bukan itu. Oh, bakar habis lah. Bukan kau bagi habis, api bagi habis. Bukan kau. Tu pun api ke bagi habis. Api pun nak kait. Mana boleh. Makhluk ni lah quwwah. Allah dalam bab fa'al, Allah saja ada quwwah dengan quwwah yang ada pada dia atas nama sifat ketuhanan, dengan itulah dia mengada dan meniada. Istilah Arabnya, dengan quwwah yang ada pada dia, Allah ijad dan i'dam. Ijad daripada aujada, sengaja sorah jumpalah, sorah pula. Allah lah yang mengada dan meniada. Kita mana boleh mengada dan meniada. Perbuatan kita khilaf daripada perbuatan Allah Ta'ala. Maksud khilaf apa? Kita takkan ada langsung kebolehan mengada meniada. Kalau ada kat kita pun nampak macam ada daya upaya. Sedangkan kita lah quwwah. Nampak macam ada daya upaya. Yang ada kat kita pun kederat yang Allah Ta'ala kurnia. Pula tu bukan mengada dan meniada. Hanya mengolah dan mengguna apa yang Allah Ta'ala dah bagi ada. Mengolah dia, nampak macam kita buat. Kederat pun dia beri, perbuatan pun dia yang hasilkan, bahan mentah pun dia adakan. Mana hak kita? Itulah nak faham tauhid tu. Baru faham la ilaha illallah dalam bab af'al. Apa dia? Allah ada quwwah, makhluk tak memiliki quwwah. Tu istilah asal. Kitab kita, kebanyakan kitab-kitab tauhid kita ahli sunnah wal jamaah, dia terus kepada dengan quwwah Allah Ta'ala mengada dan meniada. Allah saja nisbah perbuatan boleh mengada dan meniada. Makhluk tak boleh langsung ada keupayaan mengada dan meniada. Boleh. Tentu Allah Ta'ala cabar, dan bukan cabar, dia suruh kita berfikir dan telik. Dan surah Waqi'ah tu memang terang-terang jelas sebut. Allah Ta'ala suruh kita bagi ada akal sikit kat kita supaya mengiktiraf siapa Allah. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Saja saya sebut ke Quran sikit. Allah Ta'ala kata, kamu tak lihat ke bagaimana proses pemanian yang boleh menyebabkan hasil anak dan keturunan kamu? Adakah kamu yang cipta anak kamu, ataupun kata Allah Ta'ala kami yang cipta anak kamu? Mana boleh? Kita jangan kata air mani, darah kita pun kita tak buat. Bukan kita buat darah. Siapa buat darah sendiri? Angkat tangan. Mana ada? Makanan pun bukan kita buat. Kita hanya masuk dalam perut. Semua apa yang berlaku dalam perut, proses macam mana mencernakan dia, enzim apa yang disedut, apa nutrition yang ada, kita tak tahu apa bala pun. Macam mana nak tahu bahawasanya air mani tu kita punya anak tu kita yang buat? Ada. Subhanallah. Siapa mengaku itu bodoh. Lagi dia kata apa? Afara'aitum ma tazra'un a antum tazra'unahum ah nahnu zari'un. Kamu tak tengok kalau kamu bercucuk tanam, ambil benih-benih jagung misalnya, buah kat tanah, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang menumbuh kan ke pokok ni, yang kamu tanam tu, ada kami yang kita tumbuh. Kalau boleh tumbuh, ya tumbuh ya. Ada biji benih yang memang boleh ada keupayaan tumbuh dengan ciri-ciri dan syarat dia, tumbuh. Bukan kita bagi tumbuh. Benih yang tumbuh tu pun dia bukan dia bagi tumbuh. Kita siram air, bukan air pun bagi tumbuh.
semua makhluk-makhluk ni apa dia? Dia adalah syarat dan prasyarat yang Allah buat sistem kan dia. Allah tak hajat apa pun, dia boleh bagi hidup gitu aja. Tapi itu peraturan dia, sunnah dia takkan bertukar. Tu kita dah belajar bab dulu. Allah Ta'ala dia tak buat makhluk, yang dia buat makhluk untuk hidupkan benih misalnya, yang dia ambil manfaat di atas air, tanah, haba, oksigen untuk menghidupkan benih. Tak ada pasal subhanallah. Tapi itu syarat dan prasyarat kita belajar dalam ilmu-ilmu pertanian, ilmu sains, faktor-faktor pencambahan biji benih. Yang sebenarnya mencambahkan itu Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Afara'aitum ma'alladhi tashrabun. Tak tengok air yang kamu duk minum, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu ke yang turunkan air daripada awan? Kamu ya? Kita tak ambil pot langsung, tahu-tahu hujan turun. Oh, tu beberapa contoh. Macam mana? Orang ada akal macam mana? Bukan saja semua, apa saja yang ada pada kita, la quwata illa billah. Sepatutnya kita sebagai ahli tauhid hidup dalam keadaan sentiasa nisbah musyahadah hati kita ke Allah Ta'ala, la quwata illa billah. Kalau tak boleh 24 jam pun, bila ada sesuatu, ajarkan supaya musyahadahkan hati ke Allah Ta'ala, la quwata illa billah. Pakai pakaian pun, labis tu hadha sauba. Tu hadis Nabi tu. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Aku pakai baju ni pun bukan daripada daya upaya aku. Aku jalan ni pergi masjid ni, orang panggil hayya salah, hayya falah. Macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Syariat tu. Baik. Jadi atas istilahnya perbuatan ni nak tauhidkan Allah Ta'ala, besar lagi nak faham antara khilafnya perbuatan makhluk dengan Allah Ta'ala. Tahu mana? Allah saja ada kuwah, makhluk tak ada kuwah. Nas yang selalu kita sebut, makhluk la haula wala quwwah. Allah Quran, wa annal quwwata lillahi jami'an. Kaedah disiplin akal, Allah dia ada kuwah, kita tak ada kuwah. Kuwah ni sikit, kalau ambil akademiknya sikit, kuwah ni apa beza dengan kudrat? Bagi beza sikit. Asal terjemah kudrat pun kuasa, kita kuat pun kuat, kuasa juga lah. Dia ada dua istilah am khas itu. Istilah yang dipakai khasnya atas istilah ilmu tauhid, tambah dengan istilah Allah saja ada kuwah dalam bab af'al. Kuwah ni kalau dengan definisi lah, dia satu daya yang sabit pada Allah Ta'ala, yang daya ni untuk dia buat sesuatu, ni pun atas istilah definisi atau bicara ta'rif, dia lah satu daya, dengan itu Allah Ta'ala buat satu. Yang kuwah ni dia adalah manifestasi ataupun hasil daripada segala sifat-sifat dia yang kamalat tu, dengan itu menzahirkan kuwah dia yang kamilah. Boleh faham saya cakap tak? Kita buat misal, nak faham prinsip kuwah dengan kudrat. Kudrat lain. Kudrat dengan kuwah. Kuwah ni di satu istilah khas yang merangkumi segala aspek kesempurnaan untuk membuat satu, bukan saja nisbah daya, tapi dengan bijak, cekap, kemas, mantap. Macam tu kot bahasanya. Buat dengan perbuatan sempurna, hak tu dipanggil kuwah. Adapun sebut dengan kudrah, yang tu hanya pandang dari sudut daya. Daya saja. Daya saja. Tapi kuwah dia satu istilah khas untuk menunjukkan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat makhluk ni, penzahiran ke makhluk tu dengan satu daya khas, yang dengan itu istilah kepada perbuatan ni apa dia? Quwwah. Jadi quwwah ni dia lah satu daya yang sabit atas istilah, kalau kata kita mendengar, melihat tu pun sabit ke Allah Ta'ala. Quwwah ni Quran sebut wa annal quwwata lillah. Quwwah ni milik Allah. Dia satu daya yang sempurna, yang dia adalah
hasil, kalau nak guna bahasa tu, hasil daripada segala sifat kamalat Allah Ta'ala, maka sabitlah quwwah kamilah pada Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap itu? Boleh? Habis cerita dah tu. Satu ada muskil lah, ambil di mana dengar tu mana tu. Itu yang muzakarah tanya balik. Tu salah muzakarah game, kau berapa orang dapat bunuh? Dapat mana? Upgrade grade apa dah ni? Tu yang muzakarah. Tukar PL lah sikit. Tu tapi nak tukar PL pun susah kan. Tok Su tu kuat sangat dengan Tok Leh ni, payah kan. Saya sebut saya lah, lema ni tak apa, wali-wali. Allah. Apa saya nak sebut ni? Okey, kuah. Buat misal, kalau saya sebut ke saya dulu lah, saya nak mengajar ni, Allah yang bagi kuah kat saya. Kuah yang ada Allah Ta'ala beri kat saya ni, bukan saya punya kuah, Allah yang bagi kuah. Kuah ni apa? Kuah ni adalah sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, sifat kehendak, daya upaya yang ada kat saya kan. Takkan umur yang dia beri, pengalaman yang kita pernah lalu, pengetahuan yang pernah kita cari, tok guru yang kita pernah jumpa, sebut pilah macam tu kan. Semua keupayaan dan sifat Allah Ta'ala anugerah tu, dengan kuah itu saya sedang menyampaikan dengan percakapan saya apa yang ada pada ilmu saya, pengalaman saya, pengajian yang saya telah lalu, bahasa yang saya pakai, apa lagi kederat yang ada pada saya, kehendak yang saya nak bercakap apa dia, semua tu gabung keluar dengan mulut ni, dengan tu diberi kuah untuk bercakap, yang semua tu kombinasi daripada segala sifat yang Allah Ta'ala dah anugerah kat saya. Tu kuah. Tu kuah bercakap tu dengan akal, mata, melihat, pengalaman, semua tu dah ada dalam, diselahkan dengan kalam saya. Boleh faham saya cakap? Kalau saya bertukang, tangan nak. So, otak saya jalan tak? Akal saya jalan tak? Mata saya jalan tak? Tangan jalan tak? Kehendak jalan tak? Mendengar jalan tak? Nyawa jalan tak? Semua jalan. Betul? Kuah menukang ni apa? Dia ialah penzahiran daya untuk membuat sesuatu dengan menggunakan semua sifat yang Allah Ta'ala anugerah kat kita, zahirkan di kuah itu. Contoh dah kan. Nak buat tu dengan ada kuah. Kuah ni lain orang lain kuahnya. Kalau orang tak pandai, nori getah, nori getah jangan suruh saya tak ada pengalaman tu. Suruh api boleh saya nori getah begak-begak pokok. Sebulan lagi tengok bonjol sana bonjol sini, habis batang-batang pokok semua ditarah kita toreh susu keluar tapi tak masuk dalam pot, semua meleleh ke tepi. Tak ada experience. Habis dia sambil tutup mata contohlah kan. Siapa? Dia ada kuah. Dengan ada kuah itu ada istilahnya malakah. Tu istilah Arab. Dia akan ada harakah, dan harakah tu bersama dengan harakah tu ada malakah. Ni istilah-istilah sikitlah ulama sebut. Untuk kita nak faham perjalanan kat kita, faham perjalanan nisbah ke Allah Ta'ala. Lepas tu kat kita ni semua anugerah dia belaka. Tapi apa yang ada kat kita ni memudahkan kita untuk mencerah siapa dia. Dan semestinya apa yang ada pada kita terlalu dhaif nak banding dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Mitra apa? Aku ni la quwwata illa billah. Ya Allah Ta'ala kuah dia macam mana? Tak pernah terbayang kita macam mana. Apa dia? La ilaha illallah. Apa maksudnya? Wa anal quwwah lillahi jami'ah. Dengan ada kuah pada Allah Ta'ala tu, dia boleh ada harakat, dia ada pergerakan, dengan tu dia boleh buat apa dia nak buat. Dan perbuatan dia dibuat macam mana? Dicipta sempurna. Makhluk pun kita tengok kadang-kadang ada orang buat perfect kan. Kita tengok dia pancur simen tu. Contohlah kan. Kita keliling tengok orang buat kerja satu, saya cerita tu kan. Dia tahu. Dia labeling. Buat air. Kita tengok kalau kita buat patah tangan.
dah tangan. Siapa? Dia ada kuah kat dia. Dia buat tu dengan semua pengalaman dia, otak dia, kedekat dia, kepayaan dia, kehendak dia, mata dia, telinga dia, tangan dia, kaki dia, kesihatan dia, orang telah bagi semua kat dia. Semua tu digunakan menzahirkan satu orang kerja menoreh, cara menoreh, bertukar macam simen, mengajar, menulis, melukis. Orang melukis, dia tengok je, dia lukis. Tak sampai 10 minit lukis, cantik gambar, dia tunjuk kat kita, nah, kau tunjuk gambar ni. Kau lukis? Dia boleh zahirkan macam printer ni, dia main titik tangan 10 minit siap ambil gambar. Kau printer laju lagi lah, tapi kalah printer, lawa cantik dia buat, super pula tu. Daya boleh buat tu, yang itulah dia panggil bukan kuah kari, kuah saja main lawak bodoh sikit tu lah. Kuah untuk satu jemaah sedap bahasa Arab tu lagi. Allah dia saja ada kuah, kita tak ada kuah. Pasal bahasa Quran macam tu. Quran kata wa annal quwwata lillahi jami'a, kat kita la haula wala quwwata illa billah. Ambil bahasa tu. Macam Allah Taala suruh kita solat, Allah Taala suruh kita sembahyang. Mana sedap? Solat. Bang ke azan. Mana sedap? Dirikan, kamat. Mana sedap? Apa yang sebut? Bayar bersih. Bayar zakat. Kan zakat tu sedap lagi kan? Ambil. Allah milik kuah. Allah ada kepandaian. Allah kuah. Kena faham. Saya nak cerita kuah ni, dia satu istilah yang lebih khas, yang merangkumi segala sifat kamalat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak zahirkan segala kesempurnaan dia dengan kuah yang ada dia. Bila ada kuah, ada harakah dia buat makhluk dia boleh buat dengan kun fayakun, boleh, tapi nisbah sunnah dia tak buat dengan kun fayakun. Semua dia buat dengan sabab, semua dia buat dengan peraturan. Dia boleh saja buat dengan kun fayakun. Dan kita punya akidah pun innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruna li syai'in iza aradna an naqula lahu kun fayakun. Ada dua ayat ingat dalam Quran yang macam tu punya bahasa. Nisbah dia nak buat boleh ya, tapi dia tak buat gitu. Nabi Adam pun satu proses. Dia tak hajat pada proses, dia tak perlu pada bahan, tapi dia buat dengan bahan dan dia buat dengan proses. Boleh faham saya sebut apa? Dan Allah buat proses tu, dia bukan perlu pada masa, dia tak dilalui oleh masa, dia buat. Satu sebut dengan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Bukan maksudnya Allah lalu masa, tak. Dia tak dilalui oleh masa, tapi dia buat step by step, by time. He no needs time, no need place, no needs material. Tak hajat apa pun, tak hajat apa pun. Dia boleh buat begitu saja, tapi dia tak buat begitu saja. Dia tak buat pula dengan sia-sia. Semua yang dibuat ada hikmah belaka. Yang tu mesti faham prinsip tu. Itu kita belajar dalam bab apa itu? Bab mukhalafah tu. Bab mukhalafah. Bab wadaniyah ni pun satu hal, sudut tu yang mukhalafah satu sudut nak faham sana. Bab wadaniyah satu sudut nak faham, istilah nak pakai dalam wadaniyah ni quwwah. Jadi quwwah ni dengan atau istilah dengan quwwah lah Allah Taala buat segala makhluk dia. Pasal bila ada quwwah baru ada harakah, dengan ada harakah barulah akan hasil af'al tu tengoklah, buat macam ni jadi macam ni. Yang ni sawwara, yang ni manna, ni wahhab, yang ni fattah, yang ni al-mu'ti, yang ni al-mani, yang ni ad-dar, ni an-nafi. Baru kita akan faham. Daripada asma' husna tu ada yang menunjukkan af'al, ada yang menunjukkan sifat, ada yang menunjukkan zat. Panjang tu pada cerita tu. Ada yang menunjukkan seolah-olah ni dia panggil infialat kan. Panjang belajar khas bab tu, belajar bab sifat Allah Taala.
apa nak sebut ni, kuah tu, kuah. Jadi kita sabitkan kuah ni, maksudnya kita sabitkan segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zahirkan dengan kuah dia. Bayangkan, kata Allah, dia buat makhluk ni dengan kuah dia, dia zahirkan dia siapa tu. Tak ada apa yang dibuat melainkan semuanya perfect. Bukan saja perfect, so perfect. Yang tu yang Allah Ta'ala kata, ma tara fi khalqir rahmani min tafawus. You will never find at anything that we create ada aib kat situ. Subhanallah. Macam orang putih campur Melayu Arab ni, campur lagi Takkan kamu jumpa apa dalam penciptaan Allah Ta'ala ada sesuatu yang tafawut, ada satu yang unbalanced. Semua balance ni cantik. Semua cantik. Dan kita tiru balancing yang Allah Ta'ala buat tu. Kita punya tangan, jari, kuku boleh kepak macam ni kan, tangan macam ni sifat. Semua cantik dia buat. Semua dia buat cantik. Sampai kita pun tak tahu benda tu. Kita akal pun kadang tak pernah fikir cantik tak cantik, kenapa, mengapa. Telinga ni kenapa berkedut-kedut macam ni, kalau sekeping macam macam besi, macam marble, macam mozaik ni kan. Apa masalah? Senang tak sekeping tu. Tak kenapa berkedut-kedut tu. Saya ngaji ada tok guru syarah kata apa? Bila dia masuk round 1, semut lah lalu dia masuk, dia tak boleh terus tu pasal berlekok-lekok, dia masuk round 1 dulu dia masuk round tu, dah main tangan, masuk round 3 dekat. Kalau sekeping dia macam mana? Tak ada break. Dia masuk tu bingung jenuh, kita berjerit lagi. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nak kata Allah Ta'ala buat satu, Masya Allah, Masya Allah. Itu kita punya tugas, kenalilah Allah. Itulah. Ni contoh baik mudarat tu yang dia sebut tu, nisbah boleh bagi ada dan tiada. Itu istilah dia. Boleh bagi ada dengan tiada. Dengan apa? Istilah yang dipakai quwwah. Dalam bab af'ali Allah saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Dengan quwwah yang ada pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengada dan meniada. Dan mengada yang meniada ni tiada bersekutu dengan sesiapa. Tak ada siapa kongsi dengan dia untuk dia buat satu. Dan dia mengada dengan tak perlu bahan, tak perlu sabab, tak perlu masa. Itu kena faham. Jangan ada duk faham Allah Ta'ala buat langit bumi 6 hari, dia pun perlu hari juga. Subhanallah. Ada hadis sebut tentang Allah Ta'ala dia menghisap esok semua makhluk ni daripada Nabi Adam tu sampailah ke kiamat tu. Allah Ta'ala menghisap dia hanya sepagi je. Saya tak ingat adalah hadis sebut rasanya macam tu. Sepagi je, sepetang je. Sebanyak-banyak makhluk tu macam mana? Sepagi je. Sebut tu nak menunjukkan supaya ada satu daya keupayaan kita untuk memikir dan mengiktiraf sempurnanya Allah Ta'ala. Kalau sebut Allah sempurna dia, kita tak boleh nak rasa kesempurnaan itu. Tapi bila kita sebut perbandingan dan dibuat perbandingan macam tu, dalam hadis ada sebut gitu macam mana? Sempurnanya Allah Ta'ala. Kita nak kira berapa orang dalam masjid ni pun terhege-hege. Kira berapa keping tiles ni, kira berapa duit yang telah dibelanjakan buat masjid ni. Saya rasa seminggu tak habis kira. Kira pasir, batu, pasir, bersiling, Y10, Y12 apa, jenuh kira. Saya pun baru kenal je Y10, Y12 ni. Dah tak kenal. Ni pasir, simen, kapur, cat. Pening kita. Allah Ta'ala macam mana? Dia boleh hisap terperinci satu persatu sepagi ya, semua makhluk. Ni sebelah buat. Dia boleh buat semua langit, bumi apa fi sittati ayyam. Semua cakrawala, arasy, langit apa semua fi sittati ayyam. Sama ada ayam tu dengan makna hari ataupun 6 ayam ni dengan makna satu tempoh. Dia tak ajak pada tempoh dan masa, tapi dia sebut macam tu siapa? Nak menunjukkan handainya dia buat. Saya nak pasang bumbung tu depan tu 10 keping, mana 10 keping? 16 keping bumbung tu nak buat tempat masak tu. Bodoh-bodoh kita lah buat kan. Allah letih kat buat 2 hari pasang bumbung. Tu pun orang boleh komplain, ni sengit ni bumbung lari sikit, ni lari sikit, orang tak tahu tengok. Okey kalau lagi tengok, kalau tukar tengok ni
Kena zinc pasang tu balik ni. Jantan duduk bawah, betina naik atas. Betina jantan pun tak kena zinc. Oh, zinc pun ada jantan betina. Oh, mu tak tahu lah. Bodoh. Ada saya nak cerita apa ni? Kita tahu kita buat kan. Duk pasang wajah ring gini. Orang tengok kemas dia. Mu tak tahu kemas, mu tengok atas tu jadi ke mana. Hak rebek ni silat lubang ni, lubang bertapai ni. Tak tengok betul-betul. Manusianya buat macam mana? Tu pun nak siap satu-satu bangunan macam mana? Mula projek 2 hari. 5 hari lah. Syah duk merepek lah, tak siap-siap lagi. Patut dia kata 2 hari siap ustaz. 2 hari siap ustaz. 2 hari siap ustaz. 2 hari tak siap-siap lagi. Satu hari cakap macam mana? Baru nak siap benda tu. Kalau bagi siap satu Malaysia agak-agak macam mana? Tak ada lah. Atau sehari tu lah. Cuba buat seekor nyamuk sudah lah. Nak buat pun tak reti. Allah macam mana? Masya Allah. Kita bulu roma saya ngaji tengok bulu tuk sebut ni bulu roma kita ni. Tengok buah pila kan. Tengok satu, ambil satu tu, cabut. Okey, siapa boleh letak balik bulu roma tu di tempat asal dia? Macam mana rupa sebelum dicabut? 1 juta saya bagi. Siapa boleh buat? Saya offer satu dunia, siapa boleh buat? Bertuah boleh buat. Kita cabut buah balik pun tak boleh. Gigi ni cabut buah balik macam mana rupa asal, siapa boleh buat? Tambah nak buat gigi. Cik Dolah ada sebut gigi palsu, saya dia pakai gigi palsu. Okey, gurau sikit itulah. Nak cerita apa? Saya nak fahamkan quwwah. Quwwah itulah Allah Ta'ala mengada dan meniada. Kita tak ada quwwah untuk mengada dan meniada. Tak ada sama sekali. Dan Allah Ta'ala mengada dan meniada dengan tiada bersekutu dengan sesiapa. Baik, itulah maksud menafikan kam muttasil pada af'al. Allah Ta'ala ada quwwah dia, tak ada siapa bersekutu yang untuk buat sesuatu perbuatan dengan dia. Tak ada. Satu lagi, dan tiada ada sekali-kali perbuatan orang yang lain daripadanya Allah Ta'ala. Baik, yang ni yang mumpasil pula. Apa dia? Allah dia ada quwwah, makhluk macam mana? La quwwah. Siap, faham dah tu. Cuma istilahnya yang tu dipanggil menafikan kam mumpasil bil af'al. Allah dia ada quwwah, makhluk macam mana? Apa lagi perkataan tu? La haula wala quwwah. Makhluk tak ada quwwah. Kalau nampak kat kita macam ada sesuatu, rupa saja, penzahiran saja, laluan saja, makhluk. Betul-betul memang tak ada apa-apa quwwah kat kita. Cuma di atas kita bodoh dan tak faham dan tak kenal la ilaha illallah, tak faham betul-betul la ilaha illallah ni, kita masih rasa kat kita ada sesuatu. Yang ni yang perlu latihan, ilmu yang jitu. Kena ada bukan saja ilmu, tapi kena ada irfan, kena banyak ingat Tuhan, kena banyak istilahnya zikir, fikir, tafakur, hadirkan hati. Banyak kena tinggal benda-benda lain ni supaya dengan Allah Ta'ala ni sentiasa ingat sebati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tu. Ilmu dah ada satu tak faham memang tak boleh buat. Tak faham macam mana nak zikir dengan hadir hati macam mana. Tak tahu apa nak dihadirkan. Kalau kita faham, saya bagi contoh la quwwah je, sebut je la quwwah. Ngaji dah dulu quwwah ni. Semua sifat kesempurnaan Allah Ta'ala bagi kat kita dizahirkan dengan quwwah. Quwwah untuk bercakap, quwwah untuk bertukang, quwwah untuk berjalan, quwwah untuk memasak, quwwah untuk menjahit, quwwah untuk mengajar, quwwah untuk semua, untuk motong, untuk mengorai getah, quwwah untuk mengajar, quwwah untuk tanam pokok, quwwah untuk cop sawit, quwwah untuk menembak, quwwah untuk memanah. Semua ada quwwah tu. Kita macam mana? La quwwata, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya billah, bi'aunillah, bihidayatillah, bi'ita'illah, bifadlillah. Tu bahasa-bahasa billah tu. Ba tu kalau ngaji nahwu dia panggil ba sababiyah, dengan sabab Allah. Sebab apa? Sebab quwwah dia, sebab limpah kurnia dia. Tu ngaji nahwu pula. Sedap nahwu tu situ. Dia boleh ada alat untuk
nak detect dan faham tu. Ada hemah tinggi ngaji kelas nahwu. Tapi jangan tengok sekali tak faham aku, terus left. Aku kali pertama dah susah. Apa cerita ni? Saja-saja sikit ayat-ayat gitu. Baik. Jadi tak ada siapa bersekutu dengan Allah Ta'ala untuk berbuat itu sekali-sekali. Yang keduanya atas nama kam mumpasil fi af'al ni, menafikan kam mumpasil. Apa dia? Tiada ada sekali-kali perbuatan orang lain. Istilah orang lain tu makhluk. Makhluk ni tidak akan ada, boleh ada perbuatan daripadanya Allah Ta'ala. Ada sekali-kali perbuatan orang lain daripadanya daripada Allah Ta'ala. Selain pada Allah Ta'ala takkan ada quwwah. Satu prinsip wahdaniyah ni kalau perhati, bab zat ke, bab sifat ke, bab af'al ke. Kita tengok bab af'al ni, apa dia? Bab zat, Allah saja wujud, makhluk asal tak wujud. Ya. Umum bahasa, Allah saja kamil, makhluk naqis. Ya. Ni Allah saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Ya. Yang tu yang mau faham khilaf makhluk. Inilah maksud mukhalafah. Itu maksud mukhalafah. Jadi mukhalafah tu membantu orang kita untuk faham wahdaniyah. Wahdaniyah. Dan macam mana kita nak realisasikan hidup dengan wahdaniyah Allah. Ada nisbah ilmu kena ngaji ilmu khas, ilmu sufiyah, ilmu tasawuf. Macam mana nak murnikan kaifiat cara hidup kita ni supaya benar-benar hati sanubari kita boleh sebati dengan Allah Ta'ala. Istilah sebati tu, diingati, serah ke dia, rasa dia bagi aku ada, sentiasa rasa limpah kurnia dia. Apa saja kita buat walaupun dengan seguna kuah yang Allah Ta'ala beri, kita kata apa? Innama alainal balagh. Apa? Innama alainal balagh wa anna alainal hisab. Bukan. Nisbah menyampai, kita saja menyampai, kita saja ikhtiar, kita saja buat sabab, pelaksana, pelaku semua Allah. Penentu semua Allah. Allah. Semua tu insya-Allah memudahkan kita dapat tauhid. Bahasa lain, memudahkan kita dapat ikhlas. Itulah ikhlas. Itu ikhlas apa makna? Tauhid. Ikhlas tu maksudnya tauhid. Satu surah Qul huwallahu ahad dipanggil suratul ikhlas. Pasal apa panggil ikhlas? Ahad. Ahad wahid. Bukan saja ahad wahid, tapi wahdaniyah. Wahdan Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Pasal apa? Tak ada rasa apa pada zat, sifat, af'al. Saya sebut selajak ayat tu milik apa? Melainkan semua Allah. Cuma kat kita dia atas Allah Ta'ala hantar Nabi, Rasul, dan dijadikan kita ni dengan ada istilah usaha ikhtiar, dizahirkan ada kita, ada sifat kita, ada kuah kita, ada milik kita. Dihantar Nabi Rasul, kenal dia Allah Ta'ala siapa, semua ni tunaikan amanah yang Allah Ta'ala beri. Amanah zat, amanah sifat, amanah perbuatan, amanah milik. Isyarat Quran, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi. Sebelum tu sagi syarah panjang lain. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau ulama batin apa dia syarah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala perintahkan supaya kamu menunaikan amanah pada ahlinya. Amanah apa ni? Orang faham amanah ni nak amanah besar sekali. Amanah apa? Amanah nyawa kita. Gunakan nyawa untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup aku untuk Allah. Amanah apa? Amanah ilmu kita untuk Allah. Amanah akal kita untuk Allah. Ilmu akal, ilmu amanah kedekat kehendak kita untuk Allah maksud. Kehendak kita, kedekat kita ke Allah, mendengar kita ke Allah, melihat ke Allah Ta'ala, bercakap ke Allah Ta'ala. Itu amanah. Nisbah anggota gunakan mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, semua untuk Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala. Sedarkan semua untuk amanah.
Ulama-ulama kita cantik dia hurai satu-satu, baru kita faham, oh macam ni ke nak jadi hamba Allah Taala. Betul. Tu pun ada ilmu pun boleh dapat ke? Oh Tok Tan Tok Leh ni banyak sungguhlah. Tok Tan Tok Leh Tok Su. Hadanallah. Baik, jadi menafikan kam mumpasil ni dengan mana tak akan ada sekali-kali makhluk ni kuwah untuk mengada dalamnya dia. Tidak. Jadi bahasanya apa? Makhluk ni bila tak ada kuwah macam mana? Bahasa mudah dia lemah. Jadi lemah dalam bab kuasa tu lah. Ini lemah dalam bab la quwwah. Satu bahasa dia Allah ada kuwah, makhluk la quwwah. Itu sipir paling senang sekali. Dan digunakan kuwah siapa? Dengan kuwah ada harakah, dengan ada harakah baru ada af'al. Makhluk pun sama, ada kuwah baru ada harakah barulah ada nama fi'il. Boleh faham saya cakap apa? Pasal sebelum ada fi'il, source of power dipanggil quwwah. Bila ada quwwah, ada harakah, barulah dipanggil af'al. Saya ni af'al, saya duk mengajar. Siapa? Ada quwwah saya bercakap, menyusun perkataan macam ni. Dengan ada quwwah tu, yang ni dipanggil af'al saya kalama. Arab lah sikit kan. Talk kan. Dengan ada quwwah orang Ta'ala bagi, mata macam ni, duk tengok macam ni. Perhati, tu see. Cakap orang putih kan. Lepas tu kita duk perhati apa dia duk bercakap, suara masuk dalam telinga, guna semua kuah itu untuk pokok ambil faham. Ini we can hear. Nak hear pun ada kuah, nak see pun ada kuah. Lepas tu ni concentration, we can concentrate. Nak boleh ada harakah, semua tu punca dia kuah. Kuah ada harakah baru ada fa'al, tu tertib. Jadi yang memiliki sebenarnya macam ni siapa? Allah, makhluk. Allah Ta'ala zahirkan kat kita. Macam mana pun sebut tertib tu istilahnya tertib akli saja. Allah tak adalah bertertib gitu. Cuma nak memahamkan Allah Ta'ala macam mana nak faham, melainkan mesti ada tertib kan? Okey. Itu saja sikit sebut disiplin ilmu apa supaya jangan ada salah faham. Jadi jelaslah tu, menafikan kamu pasil tu maksudnya tiada sesiapa yang bersekutu dengan Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu. Maka ini hurai lah. Hurai ni panjang, lagi saya berhenti pukul 10. Pasal mana boleh berhenti tengah jalan tak tu? Saya bagi prinsipnya, huraian dia tomorrow morning insyaAllah. Ambil prinsip apa? Kuwah. Boleh apa itu pun padan lah. Selama saya dah sebut pada tadi sampai sekarang macam mana? Apa itu benda je? Apa? Allah ada kuwah, kita tak ada kuwah. Okey, padan lah. Andai tu. Bila buat je apa-apa macam mana? La quwata illa billah. Cuma selalu kita diajar syariat la haula wala quwwah. Dia sebenarnya combine atas dia sebut ni. Yang hurai akan datang ni. Apa dia? Pasal istilah la quwwah la haula anil maksiyah. La quwwata illa ta'ah. Tak ada haul, istilah haul ni tak ada daya. Terjemah kita daya je. Tapi bahasa Arab daya untuk tinggal digunakan bahasa la haula anil maksiyah. Tak ada daya tinggalkan maksiat, larangan Allah Ta'ala. Wala quwwah, dan tidak ada daya untuk melakukan taat. Daya untuk buat, yang tu dipanggil quwwah. Daya untuk tinggal, spesifik bahasa Arab dia dipanggil haul. Tu yang la haula. Tu yang atas huraian daripada hadis sabda Nabi yang Quran Allah Ta'ala sebut, disebut oleh ulama la haula macam mana? Anil maksiyah. La quwwah bitta'ah. Tidak ada kuwah untuk boleh buat taat bitta'ah. La quwwah bitta'ah illa billah. Nak tinggal maksiat pun dengan Allah yang bagi kita daya untuk boleh tinggal, tak peduli Tengok maksiat ni macam mana?
Mudahan Allah Ta'ala bagi kita tengok maksiat macam tu. Kadang tengok maksiat dia jadi macam tu. Tengok buat taat, ngaji. Nanti esok lah ngaji. Tengok taat pula jadi tu. Sepatutnya tengok taat jadi macam tu. Tengok maksiat, anak. Macam mana boleh tengok maksiat? Tengok benci macam tu. La haula wala quwata illa billah. Mengajar kita berujuklah ke Allah Ta'ala. Hadanallah ila siratal mustaqim. Inilah benda-benda yang kita duk minta, doa. Pasal halangan kita untuk pergi duduk martabat tu bukan senang. Nisbah bagi limpah kurnia. Nisbah taklif kena ada jihad, kena ada lawan nafsu, kena ada ikhtiar, kena ada cari sabab dapat rahmat dia, kena ada sabab untuk jauhkan daripada murka dia. Taklif kat kita tu. Yang tu ngaji depan. Ngaji depan. Pasal atas kita belajar ni baru pengenalan untuk faham Allah saja ada kuwah, makhluk tak ada haul, tak ada kuwah. Ya. Situ dulu, sambung kita nanti insya-Allah. Maka ni maka tafsiriyah, untuk tafsir kan. Apa maksud mengada dan meniada? Makhluk tak campur tangan langsung, makhluk tak ada langsung kuwah, dan makhluk tak bercampur tangan untuk ada kuwah pada Allah Ta'ala. Macam mana huraian tu? InsyaAllah kami soon. To be continued. Yang putih kan seronok je. Okey. Ada soalan? Oh, harakah maksudnya pergerakan. Harakah tu bahasa Arab tu. Tersuat khabar harakah kan? Dia pergerakan politik tu. Pergerakan, tapi asal harakah ni pergerakan. Harakat tu harakat. 6 harakat. Harakat tu harakat apa? 6 harakat macam mana? Cuba tunjuk. Harakat apa selalu yang kita gunakan untuk menunjukkan harakat? 6 harakat macam mana? La ilaha. 2 harakat macam mana? 4. Harakat apa? Harakat maksudnya pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan jari. Jari ni huruf dipakai, sama ada pergerakan buka jari atau tutup jari. Harakah. Jadi harakah makna apa? Pergerakan. Cuma dia tak sebutlah harakat anamil. Oh, lagi susah sebut harakat je lah. Jadi asal mana harakat? Pergerakan. Pergerakan kat mana? Kat kita, pergerakan kat kita. Ni. Pergerakan. Bila ada pergerakan, saya ada pergerakan macam ni. Ini nama apa? Mengangguk. Kenapa panggil perbuatan mengangguk? Pasal ada pergerakan atas bawah. Kan? Ini ada pergerakan tak? Panggil apa? Kenapa panggil geleng? Pasal pergerakan kiri kanan. Itu apa? Itu apa? Jekah. Tak jekah, jegi. Jegi. Tu jegi. Kenapa panggil jegi? Ada harakah, membeliakkan biji mata. Itu jegi kan? Jegi. Kalau macam ni? Poyo. Poyo. Kenapa panggil poyo? Ada harakah poyo macam ni. Harakah poyo. Saja saya main bahasa sikit. Daripada pergerakan itulah nama perbuatan. Kalau jalan macam tu biasa, tapi kalau jalan tu bukan walk tapi big walk. Bahasa sikit lah kan. Kalau lari itu jogging. Kalau lari, kalau ni pecut. Kan ada bahasa-bahasa masing-masing kan. Pasal apa ada bahasa masing-masing? Pasal likhtilafil harakat. Ngaji campur nahu. Bukan ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha, tapi ikhtilafil harakati al mutasawwirah alaiha. Contoh saja kadang-kadang kait nahu ni dia best ni. Saya ngaji pasal guru ajar itu kan. Sebut sini dia tempek sana sikit, dia tempek sana sikit. Retilah dia ni, peliklah dia ni. Memang pelik. Guru yang faham ni dia pelik lah. Dia ada satu keistimewaan. Tu Allah Ta'ala bagi kuah kat dia yang special lah. Itu kot saya jawab soalan tu. Lagi apa?
Untuk bahasa tu carilah bahasa apa. Macam mana sekali lagi? Quwah itu ialah gabungan hasil. Kalau nak buat bentuk buat apa lah gitu kan. Tapi quwah tu bukan macam tu kan. Saja dah cerita lah kan. Kena buat satu harakah untuk menceritakan dia. Apa saya nak sebut ni. Jadi quwah ni apa? Kalau nak kata dia satu gabungan. Tak, quwah ni satu daya untuk membuat satu perbuatan yang perbuatan ni daripada apa sifat yang ada pada kalau Allah, pada Allah segala sifat kesempurnaan dia untuk boleh buat sesuatu pada makhluk tu, daya yang untuk dia nak buat itulah quwah, nama istilah itulah quwah. Kalau ke Allah macam tu, ke makhluk pun memang bahasa quwah tu ada. Satu saya sebut bertukang, mengajar apa, semua manusia ni dia akan membuat perbuatan berdasarkan quwah yang ada pada dia. Betul? Kalau tengok gotong royong, bukan sama orang gotong royong quwah yang ada pada dia. Orang ni menyapu, ada orang gotong royong tapi dia duduk ya. Dia makan biskut dengan cahaya tu sampah banyak dia apa kemahiran tak ada. Kalau orang yang memang boleh hak ni dia tengok, yang ni lekang, hak ni dia cuci, yang ni dia berus. Pasal apa? Dia akan buat perbuatan dia di atas kuah yang ada pada dia. Kuah yang ada pada dia. Orang tak kerti dia tengok saja. Aku yang ni tak boleh menyapu, tak boleh bertukar, tak boleh. Apa tak boleh? Tu yang dia cahaya tu. Di cahaya tak boleh tak yang ni duk jadi naga. Asal jangan naga tu bahasa saya lah. Saya suka menyambil itu, sorry sikit siapa tak rasa tu. Penting lah. Itulah lain sikit, kudrat lain, kuah lain. Tu saya dah cerita tadi. Jangan pacik duklah tidur tau. Kedekat satu, kedekat kudrat itu saya sebutlah satu sudut kan. Kedekat tu daya tu. Tapi bila kita berjalan sesuatu, dia bukan saja kedekat, sebenarnya akal pun ada situ, pendengaran pun kat situ. Cantik, rangkum. Quwah ni dia lah rangkuman segala sifat kesempurnaan yang pada Allah Ta'ala dengan tu buat. Buat dengan rangkuman segala sifat kesempurnaan tu. Itulah dipanggil quwah. Sedap bahasa rangkum tu. Tapi bagi beza antara kudrat dengan kudrat kedekat tu bahasa kita lah dengan quwah. Jadi mana special lagi? Jadi sebut mana am mana khas. Quwah am. Kudrah satu sudut kecil jadi mana lebih luas am. Quwah lagi am. Quwah ni bukan saja daya, tapi dia merangkumi segala, mencangkupi semua sifat kesempurnaan untuk boleh buat sesuatu. Tu quwah. Kalau kudrah ni sifat pandang pada sudut kederat nak buat, itu saja. Yang tu atas nama pentarifan itu quwah, itu kudrat. Itu kudrah, itu kudrah. Quwah, quwah. Jadi faham tu, quwah dia ada makna yang lebih menyeluruh dan lebih umum yang mencakupi keseluruhan makna sifat kamalan. Kalau nak guna bahasa, kalau Allah Ta'ala takrif dia macam itulah. Lain. Lagi. Wallahu a'lam. Kalau kita nak dapat tauhid macam itulah, ajarlah buat apa pun, hadirkan hati apa. Tambah yang kita buat orang puji, macam mana? Yang hang buat ni cantik lah. Hang masak ni sedap lah. Macam mana? La haula wala quwwata illa billah. Agak-agak ganggu ya. Hang ni diam, merepek buat susah aku. Siapa? Hang sebutnya tu. Ni kacau lah dalam ni. Kenapa? Aku kembang kempeh, kembang pukuk tu lah. Diam. Hang telah musnahkan aku. Diam. Aku jenuh melawan tu lah. Yang kalau ahli tauhid macam tu. Kalau orang orang yang ahli yang kena kacau dengan Tok Su, Tok Leh, Tok Tan tu, hang ni cerdik baru hang tahu aku cerdik nah.
Yang tu yang tak dapat tauhid tu. Ahli tauhid macam mana? La ilaha illallah. Asyukurulillah. Kalau orang puji pula, minta maaf sikit. Hang tolong diam lagi. Tak saya sebut boleh tak? Hang diam sikit. Hang ganggu aku. Hang kacau. Selalu aku tak ada perasaan apa-apa. Hang sebut macam tu aku duk kembang kepeh. Diam boleh tak? Diam. Diam aku selamat. Hang pun selamat. Ni hang duk sebelah tengkuk aku tak? Tak, memang macam tu. Satu Rasulullah tak bagi kita puji, tambah puji memang nak mengena. Ya. Puji memang nak mengena. Katalah dia durian banyak kan. Contoh saya tak niat apa-apa. Sakit orang perasan kita suruh kanan durian tak. Dia durian banyak. Kita memang tujuan nak pancing dia bagi durian kat kita. Kita kata macam mana? Pak Long. Kata durian Pak Long tahun ni durian banyak lah. Oh, tu berkat tangan Pak Long tanam tu. Tak apa. Memang dia orang kata tangan pakcik sini sejuk kata dia. Tanam pokok apa pun jadi, lempak pun jadi. Orang lain tanam pokok mati. Nampak? Naik daun lah. Nampak? Kena lah. Kata lagi, tak apa. Esok saya bawa lah 2-3 biji nak rasa. Kita pun kena. Memang puji nak perangkap nak dapat manfaat pada orang. Memang jahanam. Sallahu macam tu. Dan tu yang Quran sebut. Wala tamnun tastaksir. Tu lagi lah. Dalam tu. Panjang lagi saya sorry. Nak berhenti lah ni macam nak hurai balik ngaji lain lah tu. Itu sekali lalu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.